Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan saya akan membentangkan tajuk Tan Sri P. Ramlee Royalty Issue bagi subjek FTA 241. Tan Sri P. Ramlee adalah seorang penyanyi, pelakon, pengarah filem, pemain muzik dan pengubah lagu yang terkenal di Malaysia dan Singapura. Tan Sri P. Ramlee atau dikenali dengan Tengku Zakaria bin Tengku Yang Putih dilahirkan pada 22 Mac tahun 1929 di Pulau Pinang dan kembali ke rahmatullah pada 29 Mei tahun 1973. Beliau memulakan karirnya sebagai anak seni pada umur 19 tahun. Beliau memperluaskan lagi bakat seninya dengan mencipta 60 filem dan 250 buah lagu sepanjang hayat di dalam dunia seninya. Antara filem yang terkenal dilakonkan oleh Tan Sri P. Ramlee adalah Bujang Lapuk, Seniman Bujang Lapuk, Pendekar Bujang Lapuk, Doremi, Madu 3, Nuju Pak Belalang dan banyak lagi. Malah saya yakin filem-filem yang dilakonkan oleh Tan Sri P. Ramlee atau diarahkan oleh Tan Sri P. Ramlee sangat gemar ditonton oleh rakyat Malaysia dan menonton berulang kali. Tetapi tahukah anda, isu royalty bagi Tan Sri P. Ramlee sedang hangat diperkatakan. Sebelum itu, mari kita dengarkan maksud royalty tersebut. Dipersilakan. Royalty merupakan bayaran berdasarkan penggunaan aset yang digunakan oleh sesuatu pihak, iaitu pihak yang memberi lesen kepada pihak lain, iaitu si pemberi lesen, untuk sesuatu aset yang digunakan sebagai hak harta intelek atau lebih difahami sebagai hak cipta. Dalam isu P. Ramlee ini, hak cipta hasil karya-karya Allahyarham tidak mendapat royalty. Buktinya, pada tahun 2011, syarikat produksi zaman filem hitam putih iaitu Shaw Brothers telah menjadi bola ramai apabila ahli keluarga P. Ramlee sendiri menuntut hak royalty yang dikautnya berjuta-juta ringgit hasil daripada karya-karya filem-filem dan lagu-lagu Allahyarham. Siapa Shaw Brothers atau Shaw Studio ini sebenarnya? Nama lain bagi mereka ini adalah Malay Film Production atau dikenali juga sebagai Studio Jalan Ampas. Mereka ini merupakan sebuah syarikat dan studio perfilman Melayu Singapura yang terletak di Jalan Ampas, Singapura. Ramin Shah dan Raran Shah telah bertindak sebagai perancang utama bagi penubuhan studio ini. Syarikat ini telah menghasilkan sebanyak 159 buah filem daripada penubuhannya sehingga tahun 1967, termasuk sebilangan besar filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Oleh kerana perpindahan P. Ramlee dari Jalan Ampas ini untuk menyertai Merdeka Film Production telah menjejaskan mengurangkan sedikit peranan Singapura sebagai sebuah perfilman ketika itu. Sebenarnya, P. Ramlee atau warisnya tidak mempunyai hak untuk menuntut sebarang royalty dari pihak Shaw Brothers. Ini kerana sewaktu P. Ramlee mengarahkan filem dan menghasilkan lagu, beliau telah pun dibayar oleh pihak Shaw Brothers sebagai majikannya pada ketika itu. Peruntukan sebanyak RM30,000 telah diberikan kepada P. Ramlee bermula filem Bujang Lapuk 1957, termasuk setiap satu filem yang diarahkan atau dilakonkan P. Ramlee. RM30,000 ini merangkumi kerja-kerja lakonan, pengarahan, penulisan skrip, mengubah lagu untuk filem serta gaji P. Ramlee. Kontrak ini telah termeterai dan dipersetujui oleh P. Ramlee dengan pihak majikannya sebelum bermula penggambaran filem Bujang Lapuk lagi. Selain itu, sudah menjadi asam garam di dalam dunia seni di mana segala filem atau drama adalah hak milik studio atau syarikat penerbitan. Itulah hakikat yang perlu diterima. Jika kita lihat di Hollywood misalnya, dalam Academy Awards, kategori Best Pictures diberikan kepada producer bukannya kepada pengarah dan juga bukan kepada penulis skrip. Di sebalik filem karya Tan Sri P. Ramlee, beliau juga ada menulis beberapa lagu dan direkodkan ke Piring Hitam melalui syarikat EMI. Hasil karya lagu-lagu beliau ini juga menerima royalty. Saya difahamkan bahawa ada seorang waris mengatakan pembahagian royalty ini dibahagi
kepada 8 orang, iaitu anak-anak beliau yang terdiri daripada Nasir Ramli dan Sazali. Penerima dan pembahagian royalti lagu P. Ramlee adalah tanggungjawab Nasir Ramli sendiri. Jika dihitung, pembahagian royalti lagu hasil karya lagu Tan Sri P. Ramlee ini bermula selepas pembagian Allahyarham, iaitu pada tahun 1923. Bermakna ia bakal tamat dalam 3 tahun, iaitu pada tahun 2023, genap 50 tahun pembagian Allahyarham. Namun begitu, buat masa ini ada pihak yang sedang memperjuangkan agar waris P. Ramlee juga menerima imbuhan daripada royalti ini. Permintaan ini agak sedikit sukar untuk ditunaikan kerana Shaw Brothers sendiri sememangnya mempunyai hak yang penuh terhadap filem-filem arahan Tan Sri P. Ramlee sendiri. Menurut kajian, kami telah meneliti ada sebuah akta yang bersesuaian dengan kes royalti ini. Akta itu adalah Akta Hak Cipta pada tahun 1987. Akta ini diwujudkan untuk memastikan sesuatu karya tidak diplagiat dan untuk memastikan sesuatu karya itu dibayar kepada penciptanya. Bagi Akta 332 Hak Cipta, di bawah Seksyen Penerbitan Perkara Nombor 4 yang bermaksud sesuatu penerbitan itu hendaklah disifatkan sebagai penerbitan pertama di Malaysia jika A. Karya atau persembahan itu mula-mulanya diterbitkan di Malaysia dan bukannya di tempat lain, atau B. Karya atau persembahan itu mula-mulanya diterbitkan di tempat lain tetapi diterbitkan di Malaysia dalam masa 30 hari dari penerbitan di tempat lain itu. Perkara ini sangatlah jelas membuktikan yang filem P. Ramlee bukanlah hasil daripada terbitan di Malaysia. Kesimpulannya, perkara yang telah terjadi kepada Tan Sri P. Ramlee perlu dititikberatkan supaya tidak berulang lagi pada masa hadapan di dalam industri. Royalti seseorang bergelar seniman itu amat penting bagi isu yang dibentangkan ini. Saya berharap agar keadilan buat Tan Sri P. Ramlee supaya dijadikan iktibar buat masyarakat untuk membuka mata orang ramai bahawa isu ini tidak boleh dipandang remeh kerana ianya merupakan hak asasi bagi seseorang individu tersebut. Harapan saya agar isu ini tidak akan berulang lagi dan keadilan akan berpihak pada mereka yang teranai. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami bagi subjek FTA 241 dari kumpulan FF112 penulisan skrip.